Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mewah sikit hari ni sikit Ustaz. Kalau tengok pada muka surat pertama, nota surah Al-Anfal. Nota surah Al-Anfal. Muka surat pertama. Titik yang kelima. Titik yang kelima, jumpa tak? Surah ini berkait rapat dengan Perang Badar. Jadi surah ini berlaku dalam kebanyakannya berkaitan dengan Perang Badar. Poin dia Perang Badar. Infak adalah demi qital. Itu fisabilillah ni. Tajuk infak dalam ayat ni qital, fisabilillah. Qital pula adalah demi risalah. Dan risalah pula demi tauhid. Lebih jauh dah. Orang Islam ni macam kapal terbang. Kan? Kapal terbang, hak yang panjang tu tauhid, risalah, akhirat. Kepak tu belah kanan jihad, belah kiri infak. Mudah faham sikit. Kan? Kapal terbang ni, hak yang badan dia tu ada tiga. Tauhid, risalah, akhirat. Tauhid, la ilaha illallah. Risalah, Muhammadur Rasulullah. Natijah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu ialah keselamatan di akhirat. Jadi akhirat tu maksud sebenarnya. Lepas tu kepak dia jihad belah kanan. Jihad ni dia ada mukaddimah, dia ada kemuncak. Kita mengaji dah mukaddimah dalam surah Al-A'raf. Ini kemuncak. Dalam surah Al-Anfal dan surah Taubah ni kemuncak. Lepas tu dia ada sayap kiri. Gambar dia infak fisabilillah. Kita faham tu ya. Lepas tu dia kata peperangan memerlukan ada seorang imam. Inilah apa tu satu perkara yang kita kena faham. Syarat jihad kita ni mesti dengan khalifah. Mesti ada khalifah. Dia kata tengok, peperangan memerlukan adanya seorang imam atau pemimpin. Meskipun ia seorang yang fasik, mesti ada khalifah maksudnya. Tidak pernah berlaku peperangan dalam Islam ni tanpa khalifah, tak pernah berlaku. Kan? Tetapi walaupun tanpa imam, sebagaimana di Mekah, mana kalau tidak boleh jihad qital tanpa ada khalifah, contohnya di Mekah, maka 13 tahun nak buat apa? Jihad bil lisan. Sekarang ni kita tak ada khalifah dah, jatuh. Terakhir zaman Turki Uthmaniyah jatuh khalifah, maka jihad sekarang ni ialah bil lisan. Kenapa tidak boleh ada jihad tanpa khalifah? Dia akan berlaku masalah. Dia akan jadi bunuh sama sendiri. Sebagaimana berlaku kat Syria tu. Dia adalah hikmah-hikmah dia. Suatu masa nanti kekhalifahan akan dikembalikan kepada umat Islam. Beliau akan memimpin umat dan menyebarkan tauhid kepada mereka yang belum menerimanya. Jadi sebagai kesimpulan nak beritahu untuk
untuk kelas hari ini. Makna kita tengok bila tak ada khalifah, kerja orang Islam ialah menyebarkan dengan lisan. Bila ada gangguan, kan, selama mana tidak ada khalifah, tidak boleh angkat pedang. Sampai ada khalifah di Madinah, barulah angkat pedang. Balik kepada muka surat 3. Atas muka surat 5, atas tajuk yang sama. Makna dalam yang mengisytiharkan perang pun mesti khalifah. Dan dalam syarat peperangan tu mesti ada ketua. Kan? Salah satu daripada dua sebab kemenangan adalah mesti taat pada ketua perang. Yang kedua ialah meletakkan kemenangan kepada Allah. Dua. Dia kata kekalahan dalam perang Hunain pada peringkat awal adalah kerana adanya perasaan ujub dengan bilangan yang ramai pada sebagian mukminin. Orang yang dah masuk Islam lama tak, dia orang mukminin daripada kalangan yang baru masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Lepas tu yang kedua, kekalahan dalam perang Uhud adalah kerana cuai mengikuti perintah Rasulullah sebagai ketua perang. Dalam kisah yang kita beritahu sebelum ni ialah Abu Jahal minta kepada Allah. Sebab apa tu, Arab Mekah ni percaya barang besar-besar kena minta kepada Allah. Barang kecil-kecil minta kepada roh. Disebabkan perang ni barang besar, dia kata roh tak boleh tolong, Allah je boleh tolong. Roh, batu berhala yang mau kili roh ni tak boleh tolong. Bila perang ni barang besar, Allah je boleh tolong. Jadi konteks perang mereka seru Allah. Sebagaimana di laut, Arab Mekah jahiliah faham laut Allah saja. Kan? Kalau di darat boleh berlaku, tapi di lautan ni Allah saja. Kerana kekurangan pengajian, kemungkinan yang berlaku ialah kadang-kadang kesyirikan yang berlaku kepada alam Melayu kita ni lebih berat pada Arab Mekah. Dari sudut mana? Bukan tuduhan ni. Ini hakikat, kita kena faham. Arab Mekah di laut dia tidak syirik. Dia kata Allah saja. Alam Melayu kita dulu, bila laut ni, orang pergi laut satu hal, dia bawa ikat kuning dekat kapal tu kan. Kain kuning dekat kapal tu, kenapa? Adalah kepahaman dia. Lepas tu kita faham kan, dah berlalu zaman kita kan, zaman puja pantai. Puja apa? Puja pantai dulu. Kan? Saya dah ingat kali. Dah ingat? Kalau dekat Indonesia ada lagi. Kat Indonesia ada lagi batu budaya tu. Kan? Jadi Arab Mekah ni kalau di laut Allah saja. Kalau di darat boleh berlaku. Konteks peperangan, konteks peperangan Allah, maka seru Allah kat situ. Jadi Abu Jahal kata, ya Allah, berilah kemenangan kepada pihak yang benar. Kan? Benar-benar ni dia kata benar berasaskan rasa. Sebab dia rasa dia benar. Jadi tengok ayat bawah ni, dia kata pengajaran daripada kisah tersebut, dia kata akidah dan amalan yang berasaskan rasanya adalah sia-sia. Seka. Tak seka. Seka. Kali. Sangkaan. Tak care. Itu semua sangkaan belaka tu. Jadi akidah dan amalan hendaklah ditahqiq kebenarannya. Ditahqiq kebenarannya. Kena cari benda betul ke salah. Kena buat kajian sampai puas hati. Ayat 20 adalah hukum perang dua.
Hukum peperangan dua, mana dalam peperangan. Iaitu kesimpulan dia ialah ketaatan kepada Rasulullah menyebabkan imam tambah kuat dan jiwa jadi berani. Jadi hukum perang ni kena taat pada pemimpin, kena taat pada khalifah, kena taat pada khalifah, ketua negara. Mana ketua negara saja yang berhak mengisytiharkan perang, dan kalau peperangan berlaku, dalam peperangan tu mesti ada kepala. Kena taat pada kepala perang tu, bukan kepala pengat lain, kepala perang. Jadi ayat ni sebenarnya bukan berkaitan khusus untuk peperangan, walaupun boleh digunakan untuk lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Dalam konteks apa ni? Dalam konteks peperangan. Kan? Wala tawallau anhu, janganlah kamu berpaling darinya. Wa antum, padahal kamu mendengar. Wa antum tasma'un, padahal kamu mendengar. Dalam keadaan kamu mendengar, ataupun sedang kamu mendengar Al-Quran yang mewajibkan taat kepadanya. Kan? Jadi sebenarnya dalam medan perang saja ke? Tak. Dalam konteks ayat ni, kita kalau kita hurai dalam konteks bukan konteks perang, tak faham. Ayat ni tajuk perang. Bila surah ni tajuk perang, segala ayat dalam surah ni berkaitan dengan perang. Kan? Dan janganlah kamu menjadi wala takunu, dan janganlah kamu menjadi wala takunu kalladina, seperti orang-orang yang qalu sami'na, mereka berkata mendengar pada lidah mereka, tapi dalam hati mereka wahum la yasma'un. Macam kita kata kat anak kita, dengar ke tak? Dengar tu dalam konteks faham ke dengar ibrah kan? Dengar, lafaz sebut dengar memahami, mana dengar ambil ibrah, tapi hak jiwa tidak menerima. Wahum la yasma'un. Dalam kitab Hujjatullah Balighah kalangan Syekh Wadullah Ad-Dahlawi, dia beritahu manusia ni dia ada beza dari sudut penciptaan malaikat, manusia dan haiwan. Malaikat, manusia, haiwan. Malaikat adalah makhluk yang berakal. Kan? Makhluk yang berakal tapi tidak bernafsu. Makhluk yang berakal tapi tidak ada nafsu, maka dia tak erti derhaka, yang dia erti taat. Walaupun berkeadaan taat, masih takut lagi. Kalau dengan anda haka takut tu biasalah, taat pun takut lagi. Itu sebab malaikat. Taat pun takut lagi. Kita langgar tak? Langgar, betul, dan kadang langgar tak takut pula. Dia nak kadang taat takut lagi. Sebut nama Allah pengsan malaikat. Lepas tu manusia adalah berakal, bernafsu. Manusia adalah berakal, bernafsu. Haiwan bernafsu
tidak berakal. Dia terbalik dengan malaikat. Haiwan bernafsu tapi tak berakal. Makna keperluan nafsu ni untuk keperluan duniawi manusia. Tak nak nafsu. Kan, manusia ni dia wujud, nak ngekal kewujudan dia kena dengan nafsu. Cara dia nak mengekal kehidupan dia dengan nafsu. Kan? Dia perlu makan. Maka dia kena tunai hasrat makan dia, tak mati dia. Tapi nafsu yang tidak dikawal oleh wahyu punah. Jadi manusia ni di samping dituntut untuk jaga keperluan nafsu, kan, mereka juga dituntut untuk menjaga keperluan rohani untuk akhirat dia. Untuk akhirat dia. Dalam hujatul dalam Maulana Hurai, dalam Hujatullah Balighah, dia kata kita tunai nafsu kita untuk duniawi, ya. Tapi kita kena fikir untuk keperluan ukhrawi kita, roh, tentang rohani kita. Dan kita Hujatullah kata kalau kita mati berkeadaan roh tu, nafsu tu kuat, maka dia jadi makna dia kena jaga, makna dalam keadaan dia ni diuji dengan ujian tuntutan nafsu, kan, dia kena tunaikan tuntutan rohani dia supaya dia selamat ke akhirat esok. Jadi apa tu haiwan ni, kan, haiwan ni dia kata tak berakal. Jadi macam mana dia tangkap binatang? Macam naluri tak? Jadi tak berakal di sini ialah maksud dia ialah dia tidak boleh faham wahyu. Kita kacak tak ada wahyu ke dia, insyaAllah kamu taubatlah kamu kepada Allah, janganlah putuskan silaturahim. Aku cek, dia faham ke tak? Tak faham. Makna binatang tak apalah, tidak dia beri akal. Manusia dia beri akal tapi tak faham. Manusia dia beri akal tapi tak faham. Manusia sepatutnya lebih baik daripada binatang, tapi seperti binatang, maka Allah buat lebih teruk pada binatang. Patutlah seburuk-buruk, inna syarra, seburuk-buruk ad-dawab, binatang yang melata, inda Allah, di sisi Allah, mula nasib binatang, lepas tu dia merujuk manusia, kan, adalah mereka yang memekakkan. Tuli ni memekakkan diri daripada wahyu Allah, kan. Telinga ada untuk faham, tapi memekakkan diri, memekakkan telinga. Apa tu memekakkan telinga? Makna apa tu haiwan, dia ada telinga, tapi kalau dengan wahyu Allah dia tak faham. Dia tahu suara tinggi rendah, tapi dia tak faham maksud. Haiwan. Manusia kalau dia guna telinga dia boleh faham maksud yang dikehendaki oleh wahyu. Patut al-bukmu. Kenapa dua sifat ni? Tuli, bisu. Tengok. Apa kaitan dengan iman? Tuli dengan bisu ni. Tuli untuk mendapat makna iman. Untuk dapat makna iman perlu buang sifat tuli. Apa dia? Mengaji wahyu Allah. Faham, oh ni mana iman. Dapat makna, oh ni mana iman. Dapat makna iman. Dengan telinga dapat makna iman, tapi tak dengar, tak dapat maksud iman tu kepada, tak faham. Sebut lafaz boleh, maksud iman yang dikehendaki oleh wahyu ni tak dapat sebab tak guna telinga. Untuk dapat makna iman, telinga perlu. Satu lagi al-bukmu, bisu, untuk dapat kesempurnaan iman. Kena bercakap. Dia kata agama ni dia ada dua. Dia ada pegangan, dia ada cara hidup.
pegangan, barang yang kena pegang. Kena faham je, bukan untuk amal, untuk faham saja. Satu lagi, cara hidup. Agama adalah agama Islam adalah dia ada dua. Dia ada pegangan, dia ada cara hidup. Bukan pegangan saja, tanpa cara hidup. Bukan cara hidup saja, tanpa pegangan. Dia ada dua-dua, pegangan dan cara hidup. Untuk dapat satu benda yang kena pegang, kena guna telinga. Bagi kena faham saja. Telinga kena main peranan. Untuk dapat kesempurnaan iman, mulut kena guna. Kena bercakap. Kena sampai. Sebab tu surah Al-A'raf ni, hujung ni cerita apa? Surah Al-A'raf ni tajuk dia menyampaikan, kena buat kerja. Surah kita ngaji sebelum ni kan? Surah buat kerja. Kena sampai. Hujung surah Al-A'raf tak cerita tentang apa? Nak menyusahkan kita. Nak beritahu kena bercakap, tak boleh diam. Cerita tentang hari Sabtu. Hari Sabtu tu kisah orang langgar perintah. Kisah orang diam, tidak melanggar, tidak menyebarkan kebenaran. Bila ada orang langgar perintah, dia diam. Ada satu lagi golongan yang melarang. Buka mulut, cakap, mencegah kemungkaran. Mana yang selamat? Hak cakap, hak diam, hak langgar perintah, dua-dua kena azab. Tuhan nak bagi ibrah kepada kita. Agama ni, kalau nak selamat, kena dengar untuk dapat makna iman, kena bercakap untuk dapat kesempurnaan iman. Dan pula, kalau tak bercakap, dalam surah Al-A'raf tu nak beritahu bahawa tak selamat dia, kena azab juga. Alladzina la ya'qilun, yang tidak menggunakan akal untuk memahami wahyu. Jadi aqala ni makna asal dia ikat. Orang Kelantan kata igat. Ustaz cakap bahasa Perak tak boleh nak igat kita. Igat tu ikat. Mana bila maksud dia, bila kita maklumat sampai ke otak, dia melekat ke dia patuh semula. Kalau melekat, mana dia igat. Kalau patuh semula tak dapat nak faham, dia pergi tak boleh nak igat. Igat tu ikat. Kalau yang atau qala, mana dia penyelai itu telah ditangkap. Yang atau qala, telah ditangkap. Kena bahasa kita tak dapat nangkap lah. Ustaz kata apa tak dapat nangkap. Tangkap lah. Qala tangkap. Menanggapi. Jadi makna dia usaha untuk tangkap ialah dengar. Kan? Dengar-dengar tu lah dapat tangkap sesuatu. Walau alim Allah, kalaulah Allah tahu pada diri mereka. Siapa dia? Mereka yang nak bunuh Nabi dan para sahabat ni. Tidak bersedia untuk dengar, tapi dia nak marah saja. Dia nak marah saja. Macam kata-kata ada sebut dalam daurah, dalam nge-share dalam grup daurah tu kan. Sulit untuk meyakinkan lalat. Sulit untuk meyakinkan lalat betapa berharganya bahawa bunga itu lebih berharga daripada sampah. Lepas tu dia buat kata-kata lain. Dia kata manusia yang berakal ni, wahyu ni dia ada dua respon. Respon cara orang bijak, respon cara orang bodoh. Orang bijak, cara dia bila dia dengar wahyu Allah, dia mikir. Orang bodoh tersinggung. Kan? Orang bodoh dia akan tersinggung. Orang cerdik dia akan mikir. Macam kita sebut dah sebelum ni, makna dia kadang-kadang tajuk syirik. Kan? Kadang-kadang tengok dua orang yang kepahaman serupa, dari sudut kepunahan akidah dia. Tapi A ni telus, B ni degil. Dari sudut akidah serupa, tapi A ni telus, B ni degil. Telus
Mikir-mikir terima. Degil tak terima. Dalam peperangan Badar ni, kita dapat pengajaran Nabi tengok dalam mimpi yang terlibat dalam perang Badar oleh orang Arab Mekah tu berapa orang? Hakikatnya 1,000 orang tak? Mimpi 1,000 orang kan sikit? Sikit. Ana jawab lagi, ana beritahu lagi, hurai lagi apa tu hikmah. Apa dia? Ha? Satu. Kalau soalan tu apa tu ustaz kata mimpi Nabi ni benar. Tapi hak benar tu 1,000. Tapi 70. Ha? Makna dia Nabi tengok tu yang mati kafir. Yang mati kafir. Hak yang tak mati tu bakal masuk Islam pada 8 Hijrah. Jadi yang nampak tu memang hak tu kafir sebenar. Hak tu kafir sebenar. Hak kafir kafir yang tak sampai mati ni haknya hidup lagi ni. Jadi kita tengok Arab Mekah, tengok ibrah daripada kita Arab Mekah ni ada 3 golongan bertemu dengan wahyu ni. Pertama, yang tidak Arab Mekah ni sebelum datang Nabi ni dia ada, kita faham dah, rata-rata termasuk sahabat adalah orang yang punah akidah. Ada sebahagian sahabat yang tidak pernah, dia tidak pernah puja berhala, dia tidak setuju dengan puja berhala. Bila datang Nabi dia terus terima. Ada. Tapi kebanyakannya kita faham dah, Arab Mekah ni sebelum datang Nabi ni punah akidah dia. Tapi bila datang Nabi, dia ada 3 kelompok. Pertama yang tak tersinggung langsung. Dia punah akidah, tak tersinggung langsung. Langsung terima. Sahabat. Ada yang tersinggung. Sampai 20 tahun tersinggung. Tapi akhirnya terima juga akhirnya. 8 Hijrah. Kan? Termasuk Abu Sufyan. Termasuk anak Abu Jahal. Tersinggung. Tapi Tuhan bagi. Ending dia terima juga. Bahagian dia tersinggung tu. Asal dia marah Nabi. Tapi akhirnya terima juga. Yang ketiga ialah tersinggung sampai kembali ke rahmatullah. Tersinggung sampai kembali ke rahmatullah. Jadi kita sebagai orang yang ibrah kepada kisah ni, kita kena usaha untuk jadi golongan pertama. Sebab apa tersinggungnya? Quran ni nak menyelamatkan kita. Kan? Apa tersinggung? Quran nak menyelamatkan kita. Tapi kalau kita ni degil, dia akan tersinggung. Orang yang telus dia akan rasa diselamatkan. Orang yang degil rasa disentuh, kan? Itu pula kita lah tak? Walau alim Allah, kalaulah mereka, Allah mengetahui pada mereka ni khairah, ada kebaikan. Allah akan buat jiwa dia tak tersinggung dan ingin dengar. Kalau Allah, mana dalam ilmu Allah ni mengetahui bahawa dalam diri mereka ni ada kebaikan, Allah akan buat hati dia nak dengar. Ibrah kita, alhamdulillah lah hati kita nak dengar lagi. Nak dengar tu alamat Allah nak kita lagi. Asalnya sami'ah. Bila asma'a, dia jadi macam nak mendengar. Dia macam nak mendengar. Buat jadi nak dengar. Macam Nasiyah lupa. Kalau tambah Hamzah mana jadi lupa. Kan? Nasiyah lupa. Tambah Hamzah depan jadi lupa. Hal ni pun Sami'ah dengar. Tambah Hamzah depan jadi nak dengar. Jadi jadi nak dengar tu alamat kebaikan masih ada. Harapan apa maksud ustaz? Kebaikan masih ada. Harapan ke syurga tu masih cerah. Kalau jenis tak usah dengar ni, paksa bagi dengar. Bagi dengar juga. Ajak kat mari dengar. Dan jenis peset tak usah dengar ni, tak usah juga. Sebab peset tak usah dengar. Kita nak buat bagi dengar. Peset tak usah dengar.
La tawallau. Benar-benar akan berpaling. Sebab dia passion dia waktu tu tak saya dengar. Kan? Ada jenis dia ni tak tahu lagi. Dengar-dengar berminat. Ada. Kan? Masa dia ajak tu tak rasa minat lagi. Bila mari tu makin minat. Ada jenis lagu tu. Ada jenis ni memang tak minat. Sungguh. Dia ajak pun tak minat juga. Ha? Ni eyebrow saja. 1, 2, 3, 4. Jiwa kiri ni eyebrow saja. Tak boleh tengok siapa. Eyebrow saja. Bimbang kalau hak ni kita. Kan? Kita jangan kata empat dah tu. Jangan. Mulut jangan terlupa. Dia akan terbalik jadi. Sebab mau tahu nampak. Kan? Kita boleh agak-agak je barangkali satu. Kita tahu 1, 2, 3, 4 tu wujud. Cuma eyebrow saja. Bimbang kalau lama-lama jadi 4. Gitu. Wahum mu'ridun. Tengok ni. Bila ayat ni khabar ataupun predikat dia dalam bentuk sifat, makna terjemahan dia dulu lagi. Dia duk paling. Duk paling sampai tahap memang passion nak paling. Azali lah kira Ustaz maksud dulu. Bukan azali. Kita kena faham lagu tu. Dan sudut pun dari sudut sebab fitrah manusia asal dia baik. Tapi dia punah melalui proses. Proses yang begitu lama. Mana asal dia inabah. Lepas tu lama-lama jadi ke arah kiri. Lama-lama dia jadi cenderung ke kiri. Kan? Jadi jiwa kita tu asal dia comel. Tapi lama-lama jadi punah. Dia kan comel selalu. Bila tak mengaji wahyu, lama-lama punah. Punah sampai tahap yang tidak boleh ditarik semula kepada kebenaran ialah sampai tahap 4. Hukum perang yang ketiga, bersedia menyahut cabaran. Sanggup susah, kan? Kalau kita ada sanggup susah lah, khalifah tak ada lagi. Kalau khalifah ada, sanggup mati. Sebab sanggup mati ni cerita dia, kalau ada khalifah isytiharkan perang, kena pergi gitu. Tapi bila khalifah tak ada, konteks kita ni bilisan. Bila bilisan, tajuk dia sanggup susah, kan? Sanggup susah. Kita beritahu manusia ni ibrah daripada kelompok-kelompok Arab Mekah ni dia ada 3 golongan. Ni kena faham, 3 golongan. Asal dia 2. Sanggup susah, sanggup mati, satu golongan. Satu golongan lagi tidak sanggup susah, tak sanggup mati. Sanggup susah ni bilisan. Sanggup mati ni bisinan. Tajuk kita ni sanggup mati ni tak ada lagi sebab khalifah tak ada. Konteks kita sanggup susah tu konteks kita sanggup susah, kan? Tapi cara umum dia di masa zaman wahyu turun ni dia ada 3 golongan. Satu golongan sanggup susah, sanggup mati. Satu golongan lagi tak sanggup susah, tak sanggup mati. Yang sanggup susah, sanggup mati ni pecah 2. Kita jangan ingat sanggup susah sanggup mati ni baik dah. Sebab apa? Sebab Abu Jahal sanggup susah sanggup mati. Abu Jahal dia sanggup susah, dia sanggup mati. Tapi atas perjuangan apa? Apa tu kita kena tengok. Hak kita sanggup susah sanggup mati ni hak wahyu ke bukan wahyu? Hak Allah Nabi ke hak bukan Allah Nabi? Kan? Kalau hak Allah Nabi, mukmin, Nabi dan para sahabat, mana dalil kena dolik kita. Dalil lagi sahih kena dolik kita. Barulah kita duduk golongan Nabi dan para sahabat.
Kalau sanggup susah akan mati, tapi dalil dengan kita, cuma dalil palsu. Yahudi Nasrani. Kitab duduk kat dia tapi palsu. Yahudi Nasrani. Kalau penjajah, Yahudi. Kalau pengikut, Nasrani. Kan? Hak tukang ikut, barang tak betul, barang palsu. Hak tukang ikut, Nasrani. Hak tukang jajah, Yahudi. So lagi sanggup hidup, sanggup mati, sanggup susah, sanggup mati. Dalil tak ada ke dia, Arab Mekah. Jadi kita duduk mana? Kan? Kalau tak sanggup susah, tak sanggup mati, munafikun. Munafik pecah dua pula. Kalau kita mengaji, akhirnya jadi sahabat. Kalau kita tak mengaji, munafik sama mati. Kan? Tepuk dada tanya iman. Tiga golongan ni. Kan? Mana tiga golongan termasuk? Tiga ni, mana pecah dua? Satu sanggup susah, sanggup mati. Satu tak sanggup susah, tak sanggup mati. Sanggup susah, sanggup mati ni belum tentu lagi. Tengok dulu, berdalil sahih ke atau tidak berdalil sahih. Kalau berdalil sahih, duduk belah Nabi dan para sahabat. Kalau berdalil tapi tak sahih, duduk belah Yahudi dan Nasrani. Kalau penjajah barang tak sahih, Yahudi. Kalau pengikut barang tak sahih, Nasrani. Kalau sanggup susah, sanggup mati, tak ada dalil, Arab Mekah. Susah juga. Kalau tak sanggup susah, nantikan munafikun. Tak sedap berlaku. Tak bahagian. Mana itu bro. Bila kita baca Quran ni, Allah terang tu kelompok tu lah. Jadi kita tengok iman kita duduk belah mana. Kita duduk belah mana. Jadi patutlah bila nak sebut wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul. Ni makna apa dia? Sahut cabaran apa? Sanggup susah, sanggup mati. Dalam mempertahankan dalil yang sahih. Betul tak? Dalam mempertahankan dalil yang sahih. Bersedia menyahut cabaran. Bila sebut cabaran ni, barang senang ke barang susah? Barang susah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Sahutlah cabaran kerana Allah ataupun kerana Rasul. Sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Idza da'akum, apabila ia menyeru kamu, maka menyahut suruhan itu alamat hidup. Tidak menyahut tu alamat mati. Bila sebut hidup mati ni, teringat cerita apa? Cerita ikan. Ikan laut. Ikan duduk dalam air masin. Air ni kalau ikan ni kalau hidup, air masin tak, air laut tak masuk. Air masin tak masuk dalam badan dia. Jadi kalau kita makan manis, sedap ni. Tapi kalau dia mati, air masuk. Jadi makna apa? Makna dia, kalau kita mati, jiwa kita mati. Kita hidup, tapi jiwa kita mati. Perjuangan kita hidup dalam, tidak ada masuk perjuangan, tak ada. Mati je. Jadi kalau kita hidup, orang lain tidak boleh membunuhkan kita. Tapi kalau kita hidup tapi mati, dalam konteks tidak bersedia untuk berjuang, maka barang luar ni akan bunuh kita. Sebab tu dalam sipir Wahyu kan, dia ada satu sipir molek. Kalau tidak mempengaruhi, akan dipengaruhi. Tu. Kita bukan nak merosakkan orang, kita nak pengaruh benda yang menyelamatkan orang. Tapi kalau kita tidak mempengaruhi, kita akan dipengaruhi. Itu salah dia. Kalau cikgu je dia sengah, tak cakap. Kalau cikgu hari-hari cakap, prinsip saya ialah, prinsip saya ialah, prinsip saya ialah. Oh, jenuh. Murid tu, tak boleh apa kita ni. Ada orang tu. Contoh. Jadi dengan kita bercakap tu, kekuatan kepada kita. Kalau kita diam ni, tak ada arah. Kalau diam, dia punya percakapan dia
Nampak macam mana? Tak ada arah. Tak ada arah. Jadi wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, Allah ni dia ada kuasa untuk membatasi. Membatasi apa? Membatasi kepada kesedaran. Mana orang yang cenderung jiwa kanan, mana bertepuk dua tangan ni, Allah bagi jiwa dia ke baik, ke comel. Kan? Tapi bila dia ni dalam konteks tidak menyahut cabaran Allah dan Rasul, yakni mengaji wahyu, menyampaikan wahyu, mana dia jadi jiwa barangan bunuh. Tuhan tak bagi kebaikan segabuk, mana ke arah kepunahan. Ke arah kepunahan. Bagian ni Tuhan salur ke arah kebaikan. So apa? Sebab dia nak ke wahyu kan, nak sebar wahyu, nak mengaji wahyu, nak sebar wahyu, Allah bagi kebaikan. Sifat-sifat baik Allah masukkan. Hak ni Allah masukkan sifat tak baik, Allah halang kebaikan masuk. Hak ni Allah bagi kaya, hak ni Allah bagi miskin. Hak bahagian nak bertepuk dua tangan, Allah bagi kaya. Kaya apa? Kaya kebaikan. Hak bahagian tak usah, Allah halang sebarang kebaikan masuk. Jadi salah siapa? Salah kita lah kan. Dipanggil istilah apa? Kalau kita dipanggil imanisasi dengan imunisasi, sama. Kalau kita faham imunisasi, itulah konsep imanisasi. Sama. Sebagaimana kebalnya tubuh kan, kerana apa? Kerana barang bergizi. Begitulah kebalnya rohani kerana iman. Jadi satu buku, di buku tu dia kata antara iman dan imun. Kalau faham masuk imun, faham masuk iman. Macam mana imun tu berperanan dalam tubuh kita, begitulah iman berperanan dalam tubuh kita. Macam mana imun tu jadi kuat, begitulah iman jadi kuat. Ya. Jadi kita ada dua virus. Satu virus bahagian hak yang kita faham ni, COVID-19 ni. Satu lagi virus rohani. Kan? Bagaimana kita nak hadapi virus rohani ni? Imanisasi. Bagaimana kita nak hadapi virus jasmani ni? Imunisasi. Menguatkan imun. Kuatkan imun anda. Dia punya konteks kita, kuatkan imun anda. Jaga SOP. Satu, jaga SOP. Yang kedua, kuatkan imun anda. Dengar tak dalam COVID-19 ni? Satu, jaga SOP. Satu, kuatkan imun anda. Kan? Orang faham. Orang Cina faham. Orang Hindu faham. Itulah iman. Lama dah Allah suruh jaga SOP dengan apa ni? Kita sama manusia dah. SOP dengan apa? Dengan setan kan? Innahu lakum aduwwum mubin. Fatu wa annahu ilahi tuhsyarun. Dan kepadanya lah, dan bahawasanya dia kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi asal dia jihad bil lisan. Satu masa terpaksa kita jihad bil sinan bila arahan khalifah. Tapi kalau taksir, bila taksir susah, tak usah mati. Nak bercakap pun taksir, nak mati pun taksir. Kalau ada khalifah lah. Nak bercakap pun taksir, nak mati nak mati pun taksir demi Islam contohnya. Dalam konteks kalau ada arah khalifah, kita tak ada kan. Takutlah kamu kepada fitnah. Jadi diam tu
tidak ada apa tu islah tu, tidak ada perjuangan, tidak ada islah, itu menyebabkan berlakunya azab Tuhan. Yang akan kena kepada puak diam juga. Puak yang buat salah ni satu hal, puak diam pun kena juga. Jadi bercakap tu menyebabkan selamat belaka. Kalau kita diam, kita kena juga. Kalau kita bercakap, makna dia memberi kesan kepada orang yang melanggar. Sekurang-kurangnya kita selamat, lepas tu orang yang melanggar pun jadi insaf, contoh. Tapi kalau kita diam, dengan kita kena. La tusibanna alladhina zalamu. Jadi zalamu ni syirik. Takutlah kamu pada fitnah syirik. Pada syirik ni kalau berlaku satu tempat, semua diam berlaku. Tak buat daurah, contoh. Tak bercakap. Daurah dalam masjid pun tak ada. Daurah dalam kedai kopi pun tak ada, contoh. Kedai kopi cakap tajuk wahyu sampai. Makna tidak ada apa tu, dia panggil apa? Perlawanan sikap. Tak setuju, tak ada. Diam. Tidak menzahirkan ketidaksetujuan. Contoh, berlaku syirik sana, syirik sini, tapi masyarakat diam. Yang tahu ada diam, tak cakap. Bila berlaku azab, kena berlaku. Ini yang dimaksudkan khasah. Makna tidak kena kepada orang buat saja. Orang diam pun kena juga. Tidak kena kepada orang buat saja. Orang diam pun kena. Tapi kalau bercakap kan, yang bercakap selamat, yang buat pun jadi selamat apabila ikut ikut nasihat tu kan. Kalau tak ikut pun, makna orang yang bercakap tu dia tak kena azab. Yang diam tu kena, yang buat tu kena. Hak yang bercakap tak kena. Dunia tak kena, akhirat tak kena. Wa'lamu, dan ketahuilah bahawasanya Allah itu syadidul iqab, sangat keras siasaannya. Dan ingatlah, wazkuru, ketika antum, kamu, qalilun, sedikit. Ketika kamu sedikit. Mustad'afuna, sedikit lemah pula. Fil ardi, di bumi. Fil ardi, di bumi Mekah. Dan ingatlah ketika kamu, wahai para muhajirin, masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah. Keadaan di Mekah ni, Allah ingatkan semula. Surah ni turun selepas perang Badar, kan? Surah ni turun selepas perang Badar. Jadi dia ingatkan semula orang muhajirin ni keadaan di Mekah. Duduk kat Mekah kena tindas. Nak lari keluar daripada Mekah takut kena colek, kena bunuh. Duduk Mekah kena tindas. Keluar Mekah kena colek, kena bunuh. Sebab Arab Mekah ni dia ada musuh dia zaman jahiliah lagi, kan? Penduduk Mekah ni dia ada musuh dia, Bani Kinanah, kan? Dia nak keluar daripada Mekah tu, nak merangi Rasulullah, dia fikir Bani Kinanah ni risiko dia takut diserang oleh Bani Kinanah.
tu yang jadi apa tu, yang mari dalam bentuk syaitan tu. Iblis merupai manusia tu. Kan nak keluar perang ni takut nak serang Rasulullah dan para sahabat. Tiba-tiba diserangi pula oleh Bani Kinanah. Tu takut tu. Arab Mekah. Jadi tahu pula kalau seorang-seorang keluar. Nak keluar ramai-ramai pun takut. Takut nak pergi serang apa tu puak Madinah, tiba-tiba kena serang pula puak Bani Kinanah. Musuh apa? Dia panggil apa? Musuh lama panggil musuh apa? Musuh apa? Islam musuh Tradisi. musuh tradisi. Masa zaman jahiliah ni musuh dah ni. Jadi dia nak lawan, nak pergi keluar daripada Mekah, nak lawan Arab Madinah ni, nak lawan Nabi dan para sahabat ni, takut diserang oleh Bani Kinanah. Sampai tahap apa? Iblis tahu. Iblis merupai ketua Bani Kinanah, pujuk ikut perang sekali. Bila Iblis tengok malaikat duduk sekali dengan Nabi dan para sahabat, patah balik takut. Dalam surah ni juga. Dan ingatlah ketika kamu sedikit lemah fil ardi takhafuna. Kamu takut dicolek. Asal khatafa ni makna sambar. Takhattafa maksudnya colek. Khatafa ni makna sambar. Macam buruh helang sambar. Tapi si maksud colek, dicolek manusia. Manusia apa? Musuh tradisi ya. Bani Kinanah. Sebab dia tak tengok kita Islam kedak, dia tengok kita Arab Mekah dia colek. Jadi nak keluar daripada Madinah, Mekah takut. Nak duduk di Mekah kena tindak. Arab orang Islam Muhajirin ni. Kan? Fa'awakum, lalu dia memberi tempat kepada kamu. Apa dia? Madinah. Wa ayyarakum, dan dia menguatkan kamu. Binasrihi, dengan pertolongannya. Dan dia memberi rezeki kepada kamu minat thayyibat, dari yang baik-baik. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Hukum perang yang keempat ialah kena amanah. Tidak boleh khianat. Dalam konteks apa? Dalam konteks yang kita beritahu baru ni ialah tidak boleh ada hulul dalam peperangan. Sebab peperangan ni, harta rampasan perang ni harta negara. Jadi harta negara ni kena amanah. Sahabat ni memang sejarah secara umum, sahabat ni terkenal seorang yang sangat amanah. Kan bila zaman khalifah waktu harta rampasan perang tu macam hebat macam-macam. Kan duduk tengah-tengah. Kalau bangsa lain yang bukan Islam ni habis dah. Tapi sampai esok pagi tengok tak sentuh segabut. Sebab faham ni harta negara. Nabi tahu dah kalau satu jarum dia ambil, dosa besar kan. Jadi maksud khianat di sini ialah mencuri harta rampasan yang belum dibahagikan. Dalam konteks kita lah, konteks kita harta negara yang belum kalau dah dapat, kalau gaji kita tu lain. Hak yang bukan gaji kita. Khalifah perlu memastikan sifat ini tidak ada kepada para pengikut. Punca khianat dia kata cinta dunia, harta dan anak pinak, dan rawatannya perlu zuhud dan mengingati ganjaran di sisi Allah di akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu, janganlah kamu berkhianat kepada Allah war rasul dan rasul. Dan janganlah kamu berkhianat kepada amanah kamu, yakni harta rampasan perang. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui bahawa harta rampasan perang ni harta negara. Kalau dosa besar bertajuk hulul. Kan? Kalau harta rampasan perang ni konteks kita adalah pegawai kerajaan yang ambil
harta milik kerajaan. Jadi Allah beritahu pada ayat 28 ni, harta dan anak pinak ni, kalau ikut hukum pun dia bukan nilai. Kalau ikut hukum pun dia bukan nilai sebenar. Dia fitnah. Kan ada fitnah. Fitnah ni maksud dia, kes dia boleh masuk syurga, kes dia boleh masuk neraka. Tu fitnah. Jadi kes dia boleh masuk syurga, kes dia boleh masuk neraka ni, itu bukan nilai. Hak nilai ni, kes dia masuk syurga. Hak tu nilai. Kita dia, kalau ada dia syurga, neraka tak ada. Hak tu nilai. Tapi bila dua keadaan, hak tu bukan nilai. Tapi bukan salah. Bukan nilai, bukan salah. Kan? Walaupun jaga hukum, tapi dia adalah ujian. Hak sebenar ialah wa anna Allah 'indahu ajrun azimun. Yang sebenar nilai ialah yang ada di sisi Allah. Nak lebih tahu. Mana anak dengan harta ni sikit ke dia, kita nak banyak. Banyak. Sikit dia tak salah. Nak banyak. Banyak. Sikit tak salah. Dalam surah Al-Imran kan? Bukan surah 2 tu kan? Zuyina linnas kan? Semua lah tu. Kan? Apa dia? Perempuan, anak, harta. Kan? Semua yang Allah sebut dalam ayat tu, nak banyak, banyak, sikit. Dia tak salah. Dia bukan nilai dan tak salah. Hak nilai kalau tak ada, salah ialah perintah Allah, amrullah, kan? Yang akan membawa kita keselamatan di akhirat. Itu salah. Yang salah ialah tak jaga hukum. Tak jaga hukum. Jadi nak banyak, nak banyak. Kadang-kadang orang ni bukan banyak pun nak banyak. Tak banyak pun nak banyak. Nak je banyaknya. Nak banyak tu fitrah. Nak banyak, banyak, sikit. Dia tak salah, tapi bukan nilai. Yang salah ialah, dan nilai ialah hukum Allah. Kalau tak jaga hukum Allah, salah. Sebab itu nilai. Ha? Apa dia? Fitrah. Nafsu fitrah. Laki ada barang dia nak banyak, perempuan ada barang dia nak banyak. Fitrah. Yang salah ialah tak jaga hukum. Kalau tak jaga hukum, sikit pun salah. Saya kata banyak. Tak jaga hukum tu salah. Tak jaga hukum tu salah. Nak banyak, banyak, sikit tak salah. Yang salah tidak jaga hukum. Oh, puan tak boleh tajuk ni, dia tak faham. Dia semua benda fitrah. Kan? Nak banyak, kan? Nak banyak, banyak sikit. Dia kata dia kotak dia. Salah. Itulah satu dia. Anda beritahu dah, nak banyak, banyak sikit. Dia tak salah. Yang salah tak jaga hukum. Cikgu gelak. Ha? Apa dia? Apa dia? Jangan. Mana nak banyak, banyak sikit tak salah. Yang salah tak jaga hukum. Anak sebut atau kelak dah kita. Dah tak boleh ustaz. Banyak saja. Iyalah semualah banyak saja pun tak boleh. Apa pun banyak saja tak boleh. Tak banyak pun tak boleh. Satu pun kan. Kalau tak jaga hukum betul kan? Kalau satu contoh tak jaga hukum, betul ke salah? Salah juga. Isu dia sikit ke banyak ke, tak jaga hukum salah. Betul tak? Nampak molek. Tapi sikit banyak, nak banyak, dia tak salah. Dia fitrah. Fitrah, zuhina, fitrah. Manusia dalam mana gitu. Salah, fitrah. Mata'un.
kesenangan fitrah manusia. Cuma kena faham, dia bukan nilai. Bukan makna banyak tu ke syurga, bukan. Bukan banyak tu dia naik darjat, bukan. Naik darjat tetap balik kepada jaga hukum. Nampak tak? Pandai isu ni. Lepas tu nombor 5, hukum perang yang kelima. Memilih sifat takut kepada Allah. Memilih sifat takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu takut kepada Allah. Macam kita tak? Kita tak pernah tengok harimau. Tak kenal apa harimau. Kalau harimau lalu, kita takut tak? Tak takut. Betul tak? Jadi Maulana dia hurai tentang sifat takut. Kau tak takwa ni kan? Dia kaitkan dengan kenal. Sejauh mana kita kenal Allah, standard tu lah takut kita. Kan? Standard mana kita dengan Quran, standard tu lah takut kita. Sama juga. Dia ada kaitan antara Quran, takut dan Allah. Makna takut tak takut tu kesan daripada mengaji tak mengaji Quran. Banyak mana kita mengaji, banyak mana Quran tu beri kesan kepada kita, banyak tu lah takut kita. Kalau tak ngaji langsung, kamu tak takut kan? Takut tu datang kesan daripada mengaji. Datang, duduk, dengar, faham, takut. Tu lah. Datang, duduk, dengar, faham, takut. Okay, faham takut tu. Kalau tak datang, kalau tak duduk, kalau tak dengar, kalau tak faham, mana ada takut? Betul tak? Takut apa ni? Takut setelah mengaji. Takut setelah mengaji. Setelah mengaji ni kita boleh kenal hak ni syirik, hak ni tauhid, hak ni benar, hak ni batil. Sebab tu dalam Muqaddimah Al-Baqarah Maulana dah sebut, dia kata orang yang ada dua sifat tidak akan dianugerah sifat takut. Pertama, sombong dengan wahyu Allah, tak usah ngaji. Tak usah dengar, tak usah ngaji tafsir, tak usah ngaji wahyu Allah. Tafsir ni Allah tidak akan anugerah kepada dia sifat takut. Yang kedua, ikut budak tuli. Ikut budak tuli. Maksud dia telah berlaku. Orang telah bulat-bulat barang dia sampai ke dia ni, dia tak nak takut. Yang telah bulat-bulat. Jadi bila kita tak telah bulat-bulat ni, lepas mengaji bila kita ada barang benar, barang batil, barang benar, barang palsu. Lepas tu kita, kalau kita dengar satu perkara ni, kita mikir sikit. Tapi kalau tak ada makna Quran, dia tak nak penapis. Mi aci telat, mi aci seba. Perangai dia. Mi aci telat, mi aci seba kan. Sifat dia mi aci telat, mi aci seba. Tu makna tak mengaji wahyu. Bila mengaji wahyu, nak telan mikir, nak sebar lagi mikir kan. Jadi mengaji wahyu ni, jadi takut, ya ja'al lakum furqan. Allah akan jadikan pada kamu pembeza. Pembeza. Jadi macam ciri batil ni. Macam ciri barang mengarut ni. Ini barang macam kita ngaji dah macam barang pelik ni, macam barang pelik ni. Something lah tu. Barang pelik something. Macam mengarut ni. Dia ada unsur, barang-barang tak betul, dia ada unsur kebodohan, dia ada unsur ketidakcerdikan, dia ada unsur. Lepas ngaji wahyu kita akan nampak macam kebodohan, macam ketidakcerdikan. Lepas tu yukaffir ankum sayiatikum, dia akan menghapuskan dari kamu kesalahan kamu, dosa kecil. Wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni bagi kamu. Jadi sebenarnya takut ini bukan lafaz duk baca ayat, bukan lafaz baca lagu tu, bukan. Dia Nabi kata at-taqwa hahuna. Takut ni perasaan.
Wa may yattaqillah, barang siapa yang ada perasaan takut. Yang perasaan tu. Perasaan ni. Perasaan Allah adakan pembeza. Perasaan Allah ampun dosa kecil kita. Perasaan Allah ampun dosa besar kita. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu maha pemilik kurniaan yang besar. Pemilik kurniaan yang besar. Bila wahyu kita sampaikan, maka akan wujud orang yang hendak mengusir kita. Bila wahyu kita tekad untuk sampai, kita tu saya cari musuh. Orang nak musuh kita. Orang nak musuh kita. Ni sunatullah. Ada ayat dalam surah Al-Furqan. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini satu yang diabaikan. Siapa dia musuh bagi orang yang mengajar Quran ni? Orang yang tak acuh, yang tidak ada yang tidak bersungguh dengan Quran ni. Jadi dia tak faham, maka dia akan memusuhi biasanya. Lepas tu ayat lepas tu, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah Allah jadikan setiap nabi ni ada musuh dia. Itu nabi, dia kata nabi. Nabi ni orang musuh nabi kerana nabi ke kerana Quran yang dibaca tu? Kerana dia nabi atau kerana Quran yang dibaca tu? Quran yang dibaca tu. Jadi siapa yang baca seperti nabi baca akan berlaku seperti kepada nabi, dan akan berlaku juga pada dia. Jadi dia kata wa'id, dan ingatlah, dan ketika yang kurubika, rancangan buruk kepada engkau. Rancangan buruk kepada engkau. Siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang nak menyalahi Quran, taksir dengan masuk Quran. Liyusbituka, untuk menahan engkau. Untuk menahan engkau, tangkap, masuk dia ke, au yaqtuluka, atau membunuh engkau, au yukhrijuka, atau mengusir engkau, Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Wayam kuruna kurullah. Mereka menjalankan tipu daya, nak bunuh Nabi, nak tahan Nabi, nak bunuh Nabi, nak usir Nabi. Tapi Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Dekat ni kita tak. Asal kau asal. Lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.